Hai, Assalamualaikum. Hai Ami, selamat petang. Hai. Okey. Kepada Mami yang mau masuk tu, jangan lupa like, share dengan komen. Bagi sikit. Hai. Okay, so hari ni kita nak sembang santai je. Kita nak sembang tentang topik hot yang dalam kalangan parents sekarang ni. Okay, sekejap. Nampak pula komen. Ada. Hai. Hai Cik Aisyah. Okay. So hari ni kita nak sembang-sembang je. Okay, kita santai-santai je hari ni. So tajuk kita hari ni adalah tips pemakanan bayi yang ada masalah eczema. Okay. Hai. Okay. So bila kita cakap pasal eczema ni, dia merupakan satu kerisauan lah dekat parents. Okay. Sebab eczema ni adalah satu penyakit yang menyebabkan keradangan dan kulit sensitif. Hai Cik Afina, hai. Hai Cik Farah. Okay. So Mami yang baru masuk tu jangan lupa like, comment and share. Okay. So back to topic. Topik kita hari ni adalah tips pemakanan bayi yang ada masalah eczema. Okay. So kita nak tahu sedikit tentang eczema ni. Eczema ni dia merupakan satu masalah keradangan dan kegatalan kulit. Okey, dia kebanyakannya dia attack baby yang berumur 2 tahun dan ke bawah. Baby yang eczema ni dia ada masalah sikit, dia sensitif dari segi perubahan cuaca, dari persekitaran, pemakanan dan produk. Okey, produk yang diorang guna sendiri. Hai. Okey. So kita nak tahu siapa yang berisiko untuk terkena penyakit eczema ni. Macam tadi saya dah bagi tahu yang eczema ni dia akan menyerang baby yang berusia 2 tahun dan ke bawah. Baby yang berusia 2 tahun dan ke bawah. So dia punya punca ni kita sendiri tak tahu punca masalah eczema ni, tapi dia boleh terjadi disebabkan genetik keluarga tu sendiri, daripada sejarah keluarga tu sendiri. So macam keluarga yang ada sejarah masalah eczema, masalah demam, alahan, okay, kita panggil ni sebagai atopic triad. Dia ada nama saintifik dia, atopic triad, untuk family yang ada genetik ni. Hai Finas, hai. Okay. So kita dah tahu siapa golongan yang berisiko. Sekarang kita nak tahu pula ciri-ciri. Okay, eczema ni ada dua. Dia ada dua jenis. Okay. Dia ada dermatitis atopik dan juga eczema atopik. So kita nak tahu ciri-ciri eczema atopik. So eczema atopik ni dia kita boleh tengok bila ada kegatalan. Okey, kegatalan dan juga tompok merah kecil dekat badan baby tu sendiri. So kita kena alert lah dengan perubahan yang berlaku dekat kulit anak kita. Macam tu. So bila garu dekat bahagian kulit yang tertentu tu, dia ruam tu boleh jadi lagi besar, dia boleh jadi lagi berair. So biasanya dia akan naik dekat kawasan hotspot dia, macam muka, okey, dekat mulut, dekat kulit kepala pun boleh jadi, dekat leher, dekat bahagian pelipat siku dan juga lutut. Okey, so kita kena elakkan daripada baby tu daripada duk garu badan dia. Sebab tu nanti boleh menyebabkan ruam tu bertambah besar, bertambah berair. Nanti dia sendiri yang tak selesa. Okey. Hai, thank you yang bagi love. Okay. So tadi kita dah tahu golongan yang berisiko untuk dapat eczema. So kita dah tahu ciri-ciri. Sekarang kita nak tahu faktor pula. Faktor yang menyebabkan eczema ni. Okay, so salah satu faktor dia adalah produk sabun dan juga deterjen yang digunakan
oleh pesakit tu sendiri. Selain tu cuaca yang panas, okey, dia tak boleh, cuaca yang panas dia tak boleh. Okey, dia allergic dengan persekitaran. Okey, bila tempat tu berhabuk ke tak bersih, dia tak boleh. Dan dia juga allergic makanan laut, sebab makanan laut ni kita tahu dia boleh menyebabkan, mencetuskan kegatalan dekat badan, dekat kulit baby tu sendiri. So ni adalah faktor-faktor yang menyebabkan masalah ni, masalah eczema ni. Okey, so mesti kita nak tahu, mesti mamis nak tahu makanan apa yang terbaik untuk bayi yang ada masalah eczema. So pemakanan yang seimbang sangat penting. Okey, tapi dia tak ada diet khas. Dia tak ada diet khas untuk pesakit eczema ni. Cuma kita boleh kontrol dia punya pemakanan. So kita amalkan diet yang kaya dengan antioksidan untuk kurangkan masalah eczema. Masalah eczema ni dia tak boleh dihapuskan macam tu, tapi kita boleh try cuba untuk kurangkan dengan pengambilan antioksidan. Okay, bahan ataupun makanan yang kaya dengan antioksidan. So salah satunya adalah ikan. Okay, kita ambil ikan yang berlemak yang kaya dengan omega 3. Okay, senang cerita nak tahu ikan apa? Ikan salmon. Ikan salmon ni dia dapat mengurangkan keradangan. Okay, and dia kaya dengan omega 3. Ikan salmon. So seterusnya buah-buahan dan juga sayur-sayuran. So kalau mamis pernah tak terfikir warna-warna cerah dekat buah-buahan, dekat sayur-sayuran, warna-warna cerah tu dia sebenarnya dipanggil quercetin. Nama saintifik dia quercetin. Quercetin ni merupakan sejenis bahan flavonoid yang kaya dengan antioksidan dan juga antihistamin. Dia kaya dengan antioksidan dan juga antihistamin. Okey. So kedua-dua ni kandungan dia dapat kurangkan keradangan. Dia dapat kurangkan keradangan yang dan kurangkan histamin dalam badan, tahap histamin dalam badan. So penting pengambilan sayur dan juga buah-buahan yang sesuai. So kita nak tahu sayur apa yang sesuai. Sayur sesuai seperti brokoli, okey, sayur bayam. Okey, buah-buahan yang sesuai pula adalah seperti apple, seperti cherry. Kunyit, minyak zaitun, kulit kayu manis, pisang dan juga ubi kentang juga merupakan makanan yang terbaik untuk eczema. Pisang sebab dia kaya dengan sumber kalium iaitu potasium. Ubi kentang dia sesuai sebab dia kaya dengan vitamin C. So tadi kita dah cerita makanan apa yang terbaik. So sekarang ni makanan yang perlu dielakkan. Benda ni sangat penting supaya kita tak silap bagi kat baby. Bila kita silap bagi, nanti dia akan menyebabkan komplikasi yang lagi teruk dekat baby tu sebab masalah eczema ni. Okey, so makanan yang perlu dielakkan adalah seperti produk tenusu. Okey, kita tak boleh bagi produk tenusu, kita tak boleh bagi telur, gluten, makanan-makanan laut memang perlu dielakkan, ke kacang. Okey, tapi baby yang berusia 6 bulan dan ke bawah dia tak boleh makan lagi kan? Tapi ibu tu sendiri yang kena elakkan makanan-makanan macam ni sebab bila dia breastfeed nanti baby tu yang akan dapat apa yang dia makan. Hai mamis, hai si daddy, hai. Okey, so makanan ni dia makanan yang perlu dielakkan. Salah satu lagi adalah makanan yang mempunyai bahan awet dan juga bahan tiruan. Dia boleh mencetuskan eczema juga. Baby-baby macam tak sesuai lah kalau kita kecil-kecil lagi kita dah nak bagi makanan yang pengawet, makanan yang ada bahan tiruan. Hai Ruzana Anwar, hai. Okey, so bila kita bagi makanan dekat baby ni, kita tengok dalam masa 2 ke 3 hari ada tak efek apa-apa dekat baby. Kita tengok kalau tak ada efek dan baby tu boleh makan makanan tu. Setengah baby lain dia punya tahap penerimaan sesuatu makanan tu. Jadi kita tengok sesuai ke tak dalam masa 2 ke 3 hari. Kalau tak sesuai, kita kena cepat-cepat bawa
jumpa doktor. Sebab nanti bila kita tak nak nanti ada komplikasi selepas tu bila dia silap makan. Macam tu. Setengah baby memang kita kata boleh makan sayur ni boleh makan, eczema sesuai untuk makan ni, tapi setengah baby dia tak boleh makan. Okay. So mesti mami tertanya-tanya juga produk grooming apa yang sesuai untuk baby yang ada masalah eczema. Okay, so salah satu produk ni adalah Discoverer. Okay, nampak tak? Ini Discoverer, bahan campuran organik baby. Okay, ni kita tengok sikit dia punya tekstur. Macam ni, tekstur dia adalah campuran 4 jenis beras organik. Nampak tak? Dia ada beras perang, okay, beras jepun, beras hitam dan juga beras merah. Okay, campuran 4 jenis beras organik. Okay, dia macam ni. Warna dia pun cantik. Nampak tak? Macam tu. Buat review pula. Umur berapa boleh letak garam dalam makanan baby? Okey, seelok produk baru. Ya, ni produk baru ni. Okey, untuk baby yang dah boleh makan ni baby yang 8 bulan ke atas kita syorkan. Tapi kalau untuk produk Gumi ni kita memang khas, memang tak ada garam, memang tak ada gula, tiada bahan pengawet. So kalau Puan si Dadik tanya berapa umur boleh letak garam dalam makanan baby, saya syorkan 8 bulan dan ke atas. Tapi dalam kuantiti yang sikit. Sebab dia baru nak makan, kita tak nak dedahkan dia terus dengan makanan yang ada perasa. Jadi kita boleh try slow-slow. Ni produk baru juga, okay, Discoverer. Ada 4 jenis beras organik. Beras perang, beras jepun, beras hitam, beras merah. Okay, so cara penyediaannya senang je. Kita boleh rendam 24 jam. Okay, mami boleh seeloknya 24 jam. So kalau mami tengah rushing ke, dalam masa setengah jam pun boleh. Okay, so kita boleh masak macam biasa. Lepas tu kita boleh masak macam biasa. Kita boleh makan dengan lauk. Okay, berapa harga beras tu? Okay, so untuk Semenanjung Malaysia kita RM25. Okay, untuk Sabah dan Sarawak RM28. Dia punya berat dia 500 gram. Okay, 500 gram. Dia RM25 Semenanjung Malaysia, RM28 Sabah dan Sarawak. Hai Mami Cinta Orchid, hai. Ada orang bagi wave. Hai, okay. So, okay, ni produk. Kalau nak tengok tekstur dia macam ni. Okay, so Mamis, hari ni kita dapat ilmu baru lah tentang baby yang ada masalah eczema ni. Okay, make sure kita bagi makanan yang betul. Kita elakkan makanan yang tak boleh bagi dekat baby eczema. Sebab cara pemakanan dia agak lain sikit. Cara kita nak jaga dia lain sikit daripada baby yang lain. Okay, so ada 4 platform. 4 platform macam mana kita nak dapat produk Gumi ni. Okay, yang pertama, okay, terima kasih Hadani Mazlan. Okay, thank you. Okay, so 4 platform untuk dapatkan produk Gumi ni. Okay, yang pertama melalui WhatsApp. Kita ada pin nombor WhatsApp kat bawah tu. Okay, Gumi K-Line. Okay, 20 agent kita akan entertain lepas tu. Okay, yang kedua kita boleh tengok Instagram gumi.mami.rq, groomers.mami.rq, sorry tersasul pula. Groomers.mami.rq tu adalah kita punya Instagram agent kita. Okay, agent kita ada dekat seluruh Malaysia. Jangan risau yang mana takut PKP sekarang ni, kita nak COD kan. COD sampai depan rumah ambil je. Okay, kita boleh tengok dekat Instagram groomers.mami.rq. Okay, yang ketiga Instagram gumi.outlet. So mamis yang mana nak walk in, nak tengok sendiri. Okay, nak tengok sendiri produk Gumi ni depan-depan mata macam mana tekstur dia, macam mana packaging dia, nutrisi apa yang ada semua dalam ni,
boleh tengok dekat groomie.outlet. Okay, kat situ nanti dia keluar semua. Dan yang last sekali website kita www.groomingmalaysia.com. Okay. Tadi saya dah jawab kan Mami si Dadik, harga beras ni adalah RM25 untuk Semenanjung dan juga RM28 untuk Sabah dan Sarawak. Okey, Mami ada soalan lagi tak? Kita bercakap banyak, topik kita pun hari ni agak hot dalam kalangan Mami sekarang ni. Okey, penjagaan baby yang ada masalah eczema ni pun lain, cara makan dia pun lain. Okey, baby jadi kita nak tahu lah, kita share sikit-sikit lah apa yang kita tahu tentang baby yang masalah eczema. Ada ramai lagi. Hai Cik Fiza, Cik Fiza Baby Food. Hai Fi. Baby Food, hai Mami. Alamak, terima kasih Anil. Sama-sama. Okay, so macam saya cakap tadi, kalau nak purchase produk grooming, jangan lupa tekan je WhatsApp kat bawah ni. Okay, kalau ada apa-apa soalan yang mana terlepas live kita, dan kita akan save live ni nanti. Okay, so nanti boleh tengok balik. Okay, saya tak ada apa ni, Syida Ali. Syida Ali, hai. Okay, so rasanya sampai situ saja. Saya dah explain dah kat Mamis tips untuk makanan bayi yang ada eczema. Kita dah share dah makanan yang boleh makan, makanan yang tak boleh makan, faktor yang menyebabkan masalah eczema. Okey, golongan yang berisiko untuk dapat masalah eczema ni. Okey, so rasanya sampai itu je. Kalau ada apa-apa soalan, nanti Mamis boleh tinggalkan komen. Jangan lupa like, share dengan komen. Okey, bye. Assalamualaikum.